Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat sama-sama lagi pada malam ini insya-Allah untuk kita meneruskan kuliah bulanan kita yang tertangguh hampir 8 bulan, ke lebih 8 bulan. Inilah. Dan salli ala Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapat barakah, dapat salli ala Sayyidina Muhammad rahmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih berada pada hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35 daripada hadis 40 hadis Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang persaudaraan se-Islam dan hak-hak seorang muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yadhlimuh wa la yakdhibuh wa la yahqiruh. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi 3 marrat bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira akhal muslim kullu muslim 'ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahul Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah kamu saling dengki mendengki. Ini tuan-tuan catat dia punya poin satu-satu. Dalam hadis ni banyak dia punya pesanan Nabi SAW. Dalam satu hadis banyak pesan Nabi. Tuan-tuan catat satu-satu pesan Nabi ni, hak dia antara seorang Muslim dengan seorang Muslim yang lain. Kena tahu ni perintah Nabi SAW. Ni kita ni orang Muslim. Bila orang Islam sama orang Islam ni, dia ada tanggungjawab dia ada hak-hak dia kena buat. Kalau macam kerja, dia ada job scope dia. Apa yang dia kena buat, ada job scope dia. Kalau dia jawatan tertentu, dia ada job scope dia kena buat. Dia kalau dia kerja tapi dia tak tahu tanggungjawab dia apa, ni macam tak benar kena lah. Macam tu juga bila dia mengaku dia orang Islam, dia ada job scope dia ada tanggungjawab yang dia kena buat. Saya dengan tuan-tuan orang Islam, saya orang Islam, ada tanggungjawab saya dengan tuan-tuan. Tuan-tuan dengan saya pun ada hak dia. Ni Nabi SAW pesan, dia susun satu-satu. Tuan-tuan catat elok-elok, sebab ni tanggungjawab yang tuan-tuan kena buat. Kata Nabi SAW, salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La tahasadu, janganlah kamu hasad dengki. Jangan kamu dengki mendengki. Salli ala Sayyidina Muhammad. Wala tanajashu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Janganlah kamu saling menawar harga yang tinggi tanpa ada niat untuk membeli. Tawarkan harga tinggi tanpa ada niat untuk membeli, supaya kawan tu dia tak boleh nak beli. Bukan dia nak beli, salli ala Sayyidina Muhammad, tapi dia nak khianat dekat orang tu supaya aku tak dapat, hang pun tak payah dapat. Begitulah lebih kurang kot kan. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wala tabaghadu, janganlah kamu saling benci membenci. Tak boleh duk benci sama-sama orang Islam. Wala tadabaru,
Janganlah kamu saling memasam muka dan jangan kamu memalingkan muka di antara satu sama lain. Lagi? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Janganlah jadilah hamba-hamba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah kamu sallallahu alaihi wasallam Muhammad membeli atas pembelian sebahagian daripada yang lain. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang Islam adalah saudara kepada seorang Islam yang lain. Wala yadhlimuh. Dan janganlah kamu menzaliminya. Wala yakdzibuh. Jangan kamu membohonginya ataupun mendustainya. Lagi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wala yahqiruh. Janganlah kamu mendustainya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Janganlah kamu memperhinakannya. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Dan Nabi SAW tunjuk dekat dadanya, dekat dadanya ni 3 kali. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi sambung salli ala sayyidina Muhammad bihasbi mri'in minasyarri an yaqra akhuhul muslim. Nisbah seseorang itu dengan kejahatan adalah bergantung kepada sikapnya memperhinakan saudara Islamnya. Kullu muslim 'alal muslim haramun. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Kemuliaan seseorang, seorang Islam itu bertanggungjawab atas kemuliaan seseorang Islam yang lain. Darahnya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita dah bincang panjang sebenarnya tuan-tuan dalam perbincangan kita sebelum-sebelum ni. Tentang beberapa perkara dah, banyak benda dah kita bincang. Hari ini kita nak masuk dalam bab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam bab An-Najashi. An-Najashi. Setakat yang saya tanda kat sinilah. Yang tuan-tuan tanda saya tak tahu tuan-tuan tanda tang mana. Setakat saya tanda tang ni berhenti tentang An-Najashi. Nabi kata salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wala tanajashu. Dan janganlah kamu, tanya jashu ni maksud sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kamu saling menawar harga yang lebih tinggi tanpa ada niat untuk membelinya. Yang tu nak tahu. Larangan an-najashi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. An-najashu, an-najashu. Makna an-najashu. Apa an-najashu ni? An-najashu ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jangan kamu tipu menipu antara satu sama yang lain. Janganlah kamu berurusan antara kamu dengan tipu daya dan muslihat yang menyebabkan kemudaratan kepadanya. Itu takrif umum an-najashu. Apa dia? Ulang sekali lagi. Janganlah kamu tipu menipu antara satu sama yang lain, yakni dalam urusan beli membeli ni, jual beli ni. Janganlah kamu berurusan dengan tipu daya dan muslihat
sehingga menyebabkan kemudaratan kepada saudara se-Islam kita yang lain. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya. Hadis merangkumi larangan ke atas an-najashu, artinya an-najashu itu ialah menambahkan harga pada sesuatu barang dan menawarkannya bukan dengan tujuan untuk membelinya, akan tetapi semata-mata untuk menggemarkan pembelinya supaya membeli barang itu dengan harga yang tinggi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Itu dia punya dia. Macam mana? Harga tu dia top up harga tu bagi tinggi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bukanlah dengan tujuan dia, orang tujuan satu barang dia kata tak apa saya beli lagi mahal pada ni. Sebab barang ni bagus. Kata orang tu kata tak apa saya beli harga RM10. Ada seorang lagi mai dia kata apa? Dia pakat dengan orang yang lagi satu untuk jual. Dah. Ni yang harga ni. Barang ni bagus sangat. Tak apalah saya offer. Beli pada dia, saya offer RM15. Dengan tujuan dia apa? Bukan dia nak beli supaya orang tu nak, ni barang ni bagus sangat. Akhirnya menyebabkan orang yang tadi yang nak beli terpaksa untuk naikkan harga dia dan orang penjual tu dapat keuntungan yang lebih tinggi. Bukan yang dia tawarkan tu, yang orang yang tawar tu top up tu bukan dia nak beli pun. Perbuatan ini dinamakan an-najashu. Perbuatan ini dia haramkan kerana mengandungi unsur penipuan dan bermaksud untuk memudaratkan orang yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya, hukum secara ijma' atas orang yang mempunyai ilmu tentang larangan terhadap an-najashu itu sama ada dengan persetujuan si penjual ataupun tidak, justru ia adalah satu penipuan dan permasuhan. Kedua-duanya haram lantaran ia meninggalkan nasihat yang wajib. Nabi SAW telah bersabda, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami, dia bukan daripada kalangan kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dalam riwayat yang lain, man ghasya, siapa yang menipu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda telah melarang an-najashu. Berkata Ibnu Abi Aufa, an-najash adalah memakan riba hasil daripada khianat. Sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abu Al-Bar berkata, alim ulama bersepakat bahawa orang yang melakukannya mendurhakai Allah Subhanahu wa taala sekiranya dia mempunyai ilmu tentang perbuatan tersebut. Hukum akad penjualan bersama an-najashu. Alim ulama telah berselisih pendapat mengenainya. Antara mereka berkata bahawa akad itu telah rosak, ini fasid, dan ia adalah riwayat Imam Ahmad yang dipilih segolongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang lain juga berpendapat bahawa sekiranya orang yang melakukan an-najashu itu adalah penjual atau orang yang dipersetujui oleh si penjual untuk melakukan an-najashu itu, maka akad itu rosak. Justru larangan ini kembali kepada yang berakad. Jika larangan tidak kembali kepada orang yang berakad, maka akad itu tidak rosak lantaran ia kembali kepada orang asing. Begitulah telah dinukilkan oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i. Baik. Kemudian Nabi SAW sambung lagi. Berikutnya larangan Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW selepas an-najashu, Nabi kata apa? Wala tabaghadu. Wala tabaghadu bermaksud janganlah kamu saling benci-membenci. Yang ni lah nak pesan dekat orang Islam ni. Tak habis-habis kita ni kan. Gaduh sama satu sama lain. Sampai bila? Dia paduk kata COVID-19 ni dia punca dia daripada perancangan konspirasi. Mai pula ni Salih Alaihi Muhammad bab vaksin, cucuk vaksin pun ni konspirasi. Orang ni nak buat tu, nak buat. Kalaulah depa memang tujuan nak bagi hancur orang Islam, saya ingat berjaya lah depa ni. Sampai vaksin saja sanggup kufurkan orang Islam sendiri. Tuan-tuan, Salih Muhammad. Betul, ni
Ada kawan saya dia post kat Facebook, dia kata, ni ulama-ulama yang setuju untuk vaksin dan menasihati orang untuk vaksin. Yang komen kat situ ni dia kata apa? Inilah ulama-ulama yang Nabi SAW sebut akhir zaman ada ulama su. Nabi SAW, dia kata nanti Dajjal akan diikut oleh 70,000 alim ulama. Saya mesej kat dia personal, saya tanya dia, mana atau dekat mana jumpa atau yang sebut 70,000 alim ulama yang akan ikut Dajjal tu? Senyap sampai hari tak jawab. Sallallahu alaihi wasallam tak setuju sanggup kata alim ulama. Nabi SAW tak ada orang sebut, tak ada orang yang lebih takut kepada Allah daripada alim ulama. Sallallahu alaihi wasallam. Dan sallallahu alaihi wasallam. Nanabat. Lalu sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan sampai macam tu. Baik, Nabi SAW sebut jangan benci-membenci di antara satu sama yang lain. Kebencian adalah satu perasaan tidak sukakan sesuatu atas sebab sesuatu yang buruk. Nabi SAW telah melarang kaum muslimin dari benci-membenci sesama mereka bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, disebabkan hawa nafsu, lantaran kaum muslimin itu adalah saudara yang berkasih sayang. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Nabi SAW bersabda lagi, walladhi nafsi biyadih, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Kata apa Nabi SAW? Demi dia yang memegang nyawaku dalam tangannya, kamu tidak akan masuk syurga sehinggalah kamu beriman. Dan kamu tidak akan beriman sehinggalah kamu berkasih sayang. Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seorang dari kamu sehingga dia kasih dekat saudara dia sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Saya ingat dulu Nabi SAW, waktu Nabi SAW bawa Islam, Nabi SAW diamanahkan oleh Allah untuk bawa agama ni mai. Waktu tu ada berapa orang yang ikut Nabi SAW. Dia panggil as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang awal-awal yang masuk Islam. Mula-mula ikut Islam dalam 6 orang Nabi SAW yang ikut Nabi SAW. 6 orang lebih kurang. Khadijah mula-mula masuk. Kemudian lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali. Kemudian Zaid bin Harithah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bawa pula Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Masuk pula ni Abdul Rahman Auf radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat dia masuk ni punya sayang sama-sama depa ni tak ada orang dah. Pasal Nabi suruh orang Islam kasih sayang. Berkembang Islam ni main masuk tambah seorang lagi, tambah seorang lagi, tambah seorang lagi. Dia punya sayang dekat orang yang mengucap 2 kalimah syahadah ni tak ada dah. Sayang tu sayang macam diri sendiri ni. Kita dengar riwayat orang-orang yang pergi perang, yang cedera berperang ni, dibaring-baringkan. Orang ni semalam, nah minum ayak ni, kamu cedera ni. Tak, kawan aku sebelah ni dia lebih perlu, bagi kat dia. Bagi kat orang sebelah tu, orang tu kata apa? Tak, orang sebelah tu lagi perlu, bagi kat dia. Kawan sebelah tu lagi perlu, bagi kat dia. Sampai kat hujung sana, dia kata, orang yang awal tadi dia lebih perlu ayak daripada aku. Pergi bagi kat dia. Nak pergi hantar kat dia, dia dah mati dah. Ayak nyawa ni, demi saudara se-Islam dia, sanggup nyawa dikorbankan pasal saudara se-Islam. Macam mana saya nak sebut, saya pun tak tahulah. Tak patut sungguh orang Islam duk gaduh sama-sama orang Islam. Kita sembahyang menghadap kiblat sama, tuan-tuan. Duduk satu masjid ni tu imam sama. Habis sembahyang bergaduh sama-sama kita. Pelik. Tak pelik, tuan-tuan? Berimpun sehari 5 kali. Mai sembahyang jemaah ramai-ramai. Habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, bagi salam kat kawan sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, bagi salam kat sebelah orang kiri. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ada seorang orang sebelah bagi salam dah. Assalamualaikum. Tahu tak Assalamualaikum tu maksud apa? Salam sejahtera ke atas kamu. Doa minta Allah bagi sejahtera kat ni orang sebelah kita ni. Orang sebelah kita tu, salam sejahtera. Minta Allah bagi sejahtera pula kat dia tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan,
Sagi habis lagi. Angkat tangan doa sama-sama. Tu imam kat depan zikir sama-sama. Salih ala Muhammad. Hari Jumaat berimpun pula ramai-ramai apa semua. Dengar khutbah sama-sama. Baca Quran sama-sama. Pi haji sama-sama. Keluar masjid kelahi sama-sama. Pelik. Pelik. Maki hamun tak ingat orang. Tuan-tuan, nak cerita iman ni. Kalau tuan-tuan mati malam ni, tuan-tuan bawa iman yang sempurna. Jadi saya share satu video. Pakcik, ustaz duk ceramah. Ustaz tu habis ceramah. Okey, ada apa-apa soalan, sila tutup. Dia tutuplah dia punya kitab dia. Ada seorang pakcik duduk belah tepi ni lah. Duduk bersandar lagu ni lah. Ada 3-4 orang lagu ni kat lah. Lepas tu dia tanya soalan. Ada 3 orang duduk tepi tu, bersandar lepas tu. Orang tengah tu tanya soalan. Salih ala Muhammad. Risau pula. Daripada 4 orang okey lah. Dia tahu saya dia kata, nak tanya ustaz tentang berjumpa Rasulullah, bersemuka jumpa Rasulullah. Lebih kurang itulah soalan. Sebab video tu terpotong tentang soalan. Dia kata, saya tanya soalan sikit. Dia kata, saya cakap nak tanya soalan sikit. Kamera yang ambil video tu duk halau kat dia tanya soalan tu, kamera tu halau kat dia. Waktu dia habis jawab tu, kamera tu macam mana saja kau Allah nak tunjuk kot. Kamera tu dia tak kalih pi dekat ustaz yang nak jawab. Duk maintain kat dia. Waktu duk maintain kat dia tu, tengok dia. Dia duduk sandar ke belakang. Orang sebelah bukan perasan, tapi kamera tu duk halau kat dia. Duduk macam tu, macam duk tarik macam tu. Lepas tu barulah kamera pusing kat depan. Pusing pergi kat ustaz pun duk ceritalah sikit. Apa ni, jumpa Nabi ni lagu mana, apa semua macam mana orang beramal dengan sunnah Nabi. Dia cakap tak sampai 1 minit, boleh tengok tu. Tengok orang duduk kecoh-kecoh. Dia kata ambil air. Meninggal tuan-tuan. Meninggal. Salih ala Muhammad. Tapi dia ni pakai pindah tempat. Meninggal, subhanallah. Tapi meninggal cantik lah, masya-Allah. Meninggal cantik. Meninggal duduk dalam majlis ilmu. Meninggal subhanallah tuan-tuan lah, duduk dalam masjid Allah. Nak apa lagi? Cantik. Orang duduk ini Allah betul lah, meninggal baiklah, apa semua sebagainya. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, sallallahu. Cantiklah meninggal dia. Nak mati bawa iman yang sempurna. Bawa iman yang sempurna. Dan syarat nak dapat iman yang sempurna, Nabi kata, la yu'minu ahadukum, tak beriman seorang kamu. Nabi guna perkataan la yu'minu, tak beriman. Nabi guna perkataan la yu'minu, tak beriman seorang kamu. Tapi ulama lah mentafsirkan dia sebagai tidak sempurna iman. Pasal kalau dia tak buat pun taklah sampai menggugurkan akidah dia. Sebab tu ulama sebut tak sempurna iman. Tapi Nabi guna perkataan la yu'minu, tak beriman. Ahadukum, seorang daripada kamu, hatta sehinggalah yuhibba li akhihi, dia menyintai saudara dia. Ma yuhibbu li nafsihi, seperti cinta dia kepada diri dia sendiri. Ulama kata cinta diri sendiri ni lagu mana? Cinta tu macam mana? Nombor 1, apa yang dia nak buat kebaikan untuk dia masuk syurga, dia nak saudara dia semua buat macam mana dia ada. Ni tuan-tuan yang main mengaji selalu. Saya perasan satu benda tuan-tuan. Semenjak daripada kuliah buka balik lepas PKP ni, saya duk perasan satu benda. Saya duk pergi merata dah ceramah ni sebenarnya. Tambah-tambah time maulid ni 2 minggu tak balik rumah. Duduk tak balik ke madrasah. Duduk travel pasal duduk buat program maulid. Merata habis ceramah. Saya perasan satu benda. Jemaah kurang. Kurang ni separuh. Daripada yang duk biasa main, separuh tak main. Kalau kita sembahyang, dulu kita main sembahyang dapat 3 saf. Katalah waktu ceramah 3 saf, 4 saf. Lah ni pun 3 saf. Tapi 3 saf lah ni jarak.
3 saf dulu rapat. Maksudnya kalau kita beza, kita selang tu seorang, maksudnya separuh daripada jemaah tak mai. Yang tak mai itu ialah orang yang dulu mai masjid. Tuan-tuan perasan tak benda ni? Tuan perasan tak kawan-kawan kita yang dulu mai dia tak mai? Dia pergi mana? Apa yang berlaku dekat dia? Tuan-tuan, Nabi SAW bila dia tak berjumpa sahabat dia sehari, dia akan tanya, mai masjid, kawan kita pergi mana? Kawan kita dia sakit ke? Tanya. 3 hari tak tahu tentang saudara dia tu, sahabat dia, Nabi akan pergi ziarah dia. Tuan-tuan, yang kawan tuan-tuan yang tak mai masjid semenjak daripada hari tu tak mai lagi, tuan-tuan patut pergi ziarah dah ni. Tak tahu apa jadi kat dia dah. Pasal apa pergi ziarah tu? Pergi. Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum Muhammad. Sihat ke? Sihat. Itulah kami ni duk tak nampak lama tu risau kau apa semua. Pasal apa yang pergi tu? Tahu pasal apa yang pergi tu? Tahu pasal apa? Sayang. Bukan kepo. Tak kepo. Kepo cik. Sibuk lah pergi ke orang sibuk lah ni. Tak, pilih kalau dia sibuk. Kalau dia sibuk, yang penting dia sihat. Dia tu saudara se-Islam kita. La yu'minu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jiran-jirannya. Antara yang disebutkan sebagai memuliakan jiran itu ialah mengambil berat perihal jiran. Mengambil berat. Sihat ke tak sihat? Sallallahu alaihi wasallam cukup ke tak cukup? Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nabi pergi ziarah. Nanti pergi ziarah kawan-kawan tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kita nak masuk syurga. Ni mai-mai ni. Saya sampai masuk-masuk. Salah surau ke apa? Ingat salah masjid. Lain. Punya lama tak main kan. Salih Ahmad tuan-tuan. Ya Allah Rabbi. Betul tuan ni. Besar, cantik. Kapet tenggelam. Sujud ni tenggelam. Kalau solat subuh ni mau duha baru bangkit ni. Sujud begini ni. Sedap-sedap. Sedap tu ni. Salih Ahmad tuan-tuan. Mai, pasal apa mai ni nak masuk syurga? Ni kawan-kawan kita yang tak pernah mai ni, yang tak mai-mai lagi ni. Bila nak ajak mereka mai? Bila nak pergi sembang-sembang dengan mereka? Sungguh tuan-tuan. Takkan tuan-tuan nak biar mereka macam tu? Lawak-lawak juga ni. Takkan tak mau ambil berat langsung kot. Bukan duk sibuk hai mereka. Tak, tanggungjawab kita tuan-tuan. Tuan-tuan kan nak mati dalam sempurna iman. Tuan-tuan nak kena buat benda ni. Bila sembang. Ni. Ada orang yang waktu kuliah saya dulu dia main. Dia tak main. Tuan-tuan jangan kata dia saja-saja tak main. Mungkin dia tak tahu pun kata dia mula. Takkan tak tahu Ustaz dalam grup WhatsApp ada. Entah dia tak tengok WhatsApp. Dia jiran sebelah rumah kita. Tak tanya ke khabar dia. Tak sembang ke dengan dia. Malam dia dah kuliah. Aku tak ada nak pergi. Tak apa, lega kita. Dia tak boleh nak main pasal dia ada urusan. Tapi kot segi esok dia kata apa? Awak hantar abang kat aku semalam dah kuliah. Entah ada kawan-kawan kita yang tak tahu kata masjid buka oleh ni. Takkan tak tahu Ustaz? Tak, bukan semua kita tahu dia tahu. Nombor 2. Sayang ni apa? Tanggungjawab kita berat tuan tahu tak? Sungguh. 40 orang yang duduk sekeliling kita, depan, belakang, kiri, kanan, tu semua tanggungjawab kita. Kalau ada yang masih tak tutup aurat, tuan-tuan nak kena kisah. Macam mana nak buat bagi dia tutup aurat? Sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan jangan main-main. Sebab tu Nabi SAW sebut dia antara perkara pertama yang tuan-tuan nak kena cek bila tuan-tuan nak pergi pindah pergi satu tempat, siapa yang duduk sebelah rumah kita. Nabi suruh cek dulu jiran kita. Pindah nak pergi sana, pergi cek dulu siapa jiran kita. Pasal dia sama ada dia memudahkan kita atau dia akan menyusahkan kita. Kalau dia masih duduk dalam maksiat kita, saling dia duduk dalam maksiat dia,
kita nak kena susah hati tiap-tiap hari nak fikir macam mana nak keluarkan dia daripada maksiat dia. Kalau tuan-tuan tak pernah fikir macam mana nak keluarkan dia daripada maksiat dia, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi kata apa? Man ra'a minkum munkaran fayughayyiru bi yadihi. Kalau kamu tengok maksiat, nampak maksiat, kamu cegah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau kamu tak mampu, pergi cegah dengan lidah. Fa illam yastati' fa bi qalbihi fa innahu adhaful iman. Kalau kamu tak mampu juga, ni cegah dengan hati, dan itu selemah-lemah iman. Angkat tangan tengok, ada tak jiran sebelah rumah kita? Siapa yang jiran rumah sebelah dia yang tak pakai tudung lagi? Angkat tangan tengok, saya nak tahu, nak tengok. Ada? Ada? Kalau ada, dia sedang buat maksiat dan tu dia sedang buat maksiat tu. Ada orang kata kat saya, dia komen, rupanya orang tak faham. Ada orang yang tak faham, dia ingat maksiat tu duduk berdua-dua orang dalam rumah. Oh, tu dia faham macam tu. Maksiat ni orang buat benda yang Allah larang, dia buat. Tu orang maksiat dia panggil. As simple as Allah suruh tutup pakai tudung, dia tak pakai tudung. Maksiat dah. Hampa ni tak berani angguk pasal apa? Kan? Maksiat tak? Maksiat. Kalau maksiat, Nabi kata apa? Cegah dengan tangan. Nampak dah maksiat? Tiap-tiap hari nampak dia buat maksiat. Dia keluar rumah nak pergi kerja, tadi kata apa? Good morning. Kita pun morning. Have a nice day. Have a nice day to you too. Yang kita belum pergi kerja. Tiap-tiap hari jumpa kat depan. Kita tahu dia sedang tenggelam dalam maksiat dah. Setiap hari dia keluar pergi kerja tu, depan mata kita tengok tu, dia keluar lagi, setiap orang yang dia jumpa, yang tengok rambut dia tu, semua jadi dosa dekat dia, dan kita tahu dia menanggung dosa tu, dan kita sepatah pun tak nasihat dia. Makin kuat bunyi nampak gaya lepas renovation. Dia dah betul tak betul saya cerita ni? Dah macam dia macam saya apa ni? Allah saya mana? Ni dia fikirlah. Kita mengaji tuan. Kita ni orang mengaji, orang nak masuk syurga belakang ni. Duk biar orang. Kita tahu dia sehari tu dia keluar tu. Tu tak kira sekali dia upload gambar dalam Instagram lagi. Berapa ribu. Kita pula friend dengan dia. Follow dia dekat Instagram dia, follow. Yang lebih dahsyat lagi, dia post gambar, kita like pula kat atas. Approve pula apa dia buat. Kita tahu benda dia salah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Puk mati. Tak sempurna iman kamu sehingga kamu mengasihi saudara kamu. Kita mesti pi depan Allah ni. Saya ni dosa banyak ni. Rambut lagu ni. Ni AJK masjid di sebelah rumah saya. Ni AJK surau sebelah rumah saya. Koklah nak tegur sekali nasihat. Tuan-tuan, tak mampu dengan tangan, cegah dengan tangan, cegah dengan lisan. Pi nasihat. Hampa ni cantik. Keluarga hampa ni Allah bagi lawa-lawa, tapi kalau pakai tudung cantik. Ya, banyak kata. Aduh. Rajin mau 3 bulan tak cakap. Sibuk. Siap lagi. Yang paling best sekali, tahu. Lagi dia angguk. Ya, okey. Masih ya. Lagi tak dah 5 minit lagi dia tulis dalam Facebook dah. Kita friend dah. Bukan main dah pergi mengaji jadi ustaz dah orang sebelah aku ni. Allah, baru duk beralih 2-3 hari yang dulu tu aku kenal siapa. Kita ni merah telinga-telinga ni geram. Aduh, subhanallah. Fa'in la yastati' kalau tak mampu bagi lisan, tak mampu tegur, ni fabil qalbi. Ni hati. Fa'innahu adhaful iman. Tu selemah-lemah iman. Kalau tuan-tuan duk tengok jiran sebelah rumah tu tak pakai tudung, kawan tak pernah pergi masjid, entah semayang, entah tak, hati tuan-tuan sikit pun tak rasa apa. Sahabat Nabi SAW riwayat hadis, dia kata apa? Ketahuilah, iman sudah tidak ada dalam hati kamu. Sebab kamu tengok maksiat dah tak berasa apa dah.
Macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ikhwah kita ni. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, walladhi nafsi biyadihi. Demi Allah yang dia yang memegang jiwaku dalam tangannya. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Takkan masuk syurga seorang kamu sehinggalah dia beriman. Takkan masuk syurga sehingga dia beriman. Wala tu'minu hatta sallallahu alaihi wasallam Muhammad tahabbu. Dan takkan beriman seorang itu sehinggalah dia saling berkasih sayang. Hukumnya, hukum membenci di antara satu sama lain. Boleh nak benci? Boleh. Benci kerana Allah. Benci kerana nafsu? Meluat akulah sungguh kat dia tu. Meluatlah akulah. Subhanallah. Zaman mulut dia, ya Allah. Meluat. Benci. Meluatlah aku dia tu. Sini. Nak benci ke orang boleh? Benci kerana Allah. Orang yang buat maksiat, jangan benci kat dia. Tapi benci kat siapa? Benci kat apa? Benci kat maksiat dia. Dia mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap dua kalimah syahadah. Dia saudara si Islam kita. Siapa tanya dia? Masuk syurga. Assalamualaikum. Assalam. Buat apa ni? Seram pokok bunga tak nampak. Seram pokok bunga. Nak tanya Ustaz, nak masuk syurga tak? Nak masuk syurga. Okey, yang tu je nak tanya pun. Dia pakai selop pendek. Bini dia pakai ketang ke dada. Tahu ketang ke dada? Ketang ke dada. Dekat ni okey. Kita bodoh risau lagi sangkut dengan pokok apa? Pokok bunga kertas tu lagi. Kan? Tanya satu simple ya. Saya nak tanya ni. Nak masuk syurga tak? Oi, mestilah masuk syurga. Okey. Kalau dia nak masuk syurga, jadi tanggungjawab kita untuk memastikan dia masuk syurga. Kalau dia buat maksiat, akan menghalang daripada masuk syurga. Dan kita tahu benda tu. Macam mana kita nak keluarkan dia daripada maksiat dia supaya dia dapat masuk syurga. Tanggungjawab kita kena buat lah. Benci pada perbuatan dia, jangan benci pada si pelaku dia. Kalau kita benci pada si pelaku dia, tak ada orang yang akan sallallahu alaihi wasallam Muhammad dekat dengan agama. Tengok dia ni maksiat, oh tak boleh, jujur meluat aku. Tengok ni, jujur tak mau. Habis siapa yang nak dekat dengan Allah? Tugas kita bukan suruh orang jauh pada Allah. Tugas kita untuk tarik orang semua dekat dengan Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu nak buat macam mana bagi dia dekat dengan Allah sedangkan dia maksiat? Kita ajak dia untuk buang maksiat dia supaya dia boleh dekat dengan Allah. Macam mana? Nasihat lah. Buatlah apa-apa jalan sekalipun. Tak mampu nak nasihat, bagi tahu dekat dia. Malam ni ada kuliah, jom kita pergi. Paling tidak yang tu aja. Dia kata tak apalah, hang pergilah dulu. Esok abang lagi, ada kuliah tu, jom kita pergi. Dia kata tak apalah, hang pergilah dulu. Esok elok kita keluar rumah, dia sembunyi. Nampak sembunyi. Dia duduk, oh lega. Tak kita beralih. Alamak, kena mula. Kita je lah malam dia kuliah. Tak apalah, hampirlah dulu. Kita jawab kat dia, aku takut hang je pergi dulu. Mana? Kan? Allah sayang tuan-tuan. Allah. Hukum benci membenci di antara satu sama yang lain sama ada berpunca daripada satu pihak atau satu pihak yang lain. Jika benci membenci itu bukan kerana Allah, maka hukumnya adalah haram. Benci itu bukan kerana Allah, hukum dia haram. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, bila kita mengaji ni, tahu nak kena buat apa? Kita nak kena jadi orang baik. Jadi orang baik. Antara orang baik ni macam mana tuan? Kata Nabi SAW, tak akan disambar api neraka ni siapa ni? Hayyinun layyinun
sahlun, qaribun. Hayyin, layyin, sahlun, qarib. Lemah lembut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hayyin, lemah lembut. Layyin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik tutur kata. Tu. Sallallahu alaihi wasallam. Akhlak baik. Bukan lemah lembut tu. Dia balik-balik mengaji ni macam ni berjalan. Siapa ustaz kata kena lemah lembut tu, lemah lembut tu. Tak salah duk kasak-kasak sangat. Orang tak suka. Orang kan suka. Orang jenis cakap tinggi-tinggi, cakap megah-megah, orang kan suka kan. Sombong. Orang tak suka. Tak salah bercakap tinggi-tinggi, cakap sombong-sombong. Orang tak suka. Orang tunjuk suka depan kita. Sekali orang beralih belakang, meluat. Sallallahu alaihi wasallam. Sahlun, mudah didekati. Sallallahu alaihi wasallam. Suka tolong orang. Ada orang dia pasal macam tu. Mudah je dia. Assalamualaikum, salam. Duduk mana ni? Duduk kat rumah. Ni yalah kereta minyak kereta habis, biarlah ni. Sat kopi. Ni sat. Dia ada orang pasal macam tu. Sat sampai naik motor. Siap singgah petrol station beli minyak siap. Ada orang pasal macam tu. Minta tolong apa mudah, dia sahlun dia panggil, orang mudah. Ada orang dia memang Allah jadikan macam tu. Ada orang dia usaha untuk jadi macam tu. Yang keempat, qaribun, qarib, dekat. Mudah didekati, sombong. Sallallahu alaihi wasallam. Ni orang yang yang akan terhindar daripada api neraka. Orang macam ni. Dan sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sallallahu alaihi wasallam. Dahlah, tak usah duduk benci-benci orang. Bukan seronok tu. Kita duk benci orang, orang benci kita, bukan seronok. Hidup tak tenang, nak buat apa? Biar orang suka kat kita. Biar kan orang suka kat kita. Orang kalau suka kat kita, semua orang doa baik-baik kita. Betul tak? Mati. Dengar-dengar mati. Siapa mati tu? Oh, Pak Haji tu meninggal dah dia. Yang mana? Tu yang duduk kat rumah tu. Ya Allah, baiklah orang tu. Subhanallah. Orang semua doa baik-baik kat dia. Tidak? Dengar-dengar sakit. Lah tu kena tu positif pula dah. Siapa? Tu Haji tu. Ya Allah, malam ni kita buat solat hajat dah. Mari kita buat solat hajat. Orang teringat nak buat solat hajat. Jujur kita baca Yasin kat dia. Semua orang doa-doa baik dah. Pasal apa? Pasal dia baik. Cuba jenis cakap maki-maki orang. Cakap kasar. Pantang salah sikit, bodoh aku, terajah mampu, geram aku sungguh. Jenis kasar. Nak pergi bincang, kalau nak pergi bincang dengan dia memang. Nak pergi bincang apa? Bincang dengan dia tu. Payah bincang dengan dia tu. Payah kira. Tuan-tuan, kalau macam ni punya orang nak doa apa kat dia? Dia kata, loh sakit pula. Sakit ah? Alhamdulillah. Dengar mati pula, buat kenuri kita buat kenuri. Kenuri apa ni? Kenuri tahlil ke? Tak, kenuri kesyukuran. Allahumma salli alaihi. Dia kata, perendah dirilah sikit. Kita perendah diri sikit. Kita belajar perendah diri. Belajar senyum kat orang. Nah, dah sudut sombong. Kita duduk pilah mana-mana. Tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan duduk kat sini semua orang hebat-hebat. STPJ ni semua orang hebat-hebat. Rumah besar-besar. Kan? Sallallahu alaihi wasallam. Orang hebat-hebat, orang kerja hebat-hebat. Tuan-tuan sini semua orang hebat-hebat. Perendah diri. Tak rugi lah. Tuan-tuan perendah diri, Allah buat naik tuan-tuan. Tuan-tuan tak risau apa. Semua orang. Assalamualaikum. Allahumma salli alaihi. Jumpa orang. Assalamualaikum. Salam. Senyum. Tak ada sombong. Orang akan dekat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Benci ni ada dua, kata ulama. Sama ada wajib ataupun sunat. Ada benci wajib, benci sunat pun ada. Firman Allah Ta'ala mengenai wajibnya perasaan benci. Ada Allah sebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya.
Surah Mumtahanah ayat yang pertama. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman setia. Yang ni Nabi Allah suruh benci. Siapa? Musuh Allah. Orang yang memusuhi Allah, orang yang nak perosak agama Allah, orang yang duk lawan agama Allah ni musuh Allah dia panggil. Musuh Allah ni Allah tak bagi kawan dengan dia. Benci yang ni apa? Benci yang diwajibkan. Dan mandub ataupun sunat. Benci sunat ni apa pula? Benci sunat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah faqad istakmala al-iman. Sesiapa yang menyintai kerana Allah, membenci kerana Allah dan memberi kerana Allah, sesungguhnya telah sempurnalah keimanannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan wajib ke atas setiap mukmin untuk menasihati dirinya dan dirinya sendiri, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan berjaga-jaga terhadap rasa benci semata-mata kerana hawa nafsu dan persahabatan serta adat kebiasaan. Kerana semuanya ini menghalang terjadinya kebencian itu semata-mata kerana Allah, bahkan termasuk dalam kategori benci yang diharamkan. Jaga, dia kata, nafsu kita ni. Jangan duk ikut sangat sampai kita ni benci kat orang tu bukan kerana Allah lagi dah. Salli ala sayyidina Muhammad. Jaga elok-elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad itulah di antara perkara. Salli ala sayyidina Muhammad. Kedudukan persahabatan dalam Islam. Justru kemuliaan persahabatan dan kasih sayang yang dikurniakannya kepada hambanya, Allah berfirman mengenainya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati-hati kamu, lalu menjadilah kamu kerana Allah, kerana nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara. Rasa nikmat berkasih sayang ni tuan-tuan, berukhuwah ni, Allah bagi, ini nikmat. Nikmat. Jaga ukhuwah tu. Jaga elok-elok. Jangan pasal politik kita musuh sama-sama kita. Sungguh saya ajak ni. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah subhanahu. Pegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan pecah belah. Allah perintah Allah, jangan pecah belah. Orang Islam tak boleh musuh sama-sama orang Islam. Tak boleh. Orang Islam yang musuh sama-sama orang Islam, dia langgar perintah Allah. Tuan-tuan mengaku tuan-tuan orang Islam, tuan-tuan tak boleh bermusuh sama-sama orang Islam. Pasal vaksin kita musuh sama-sama orang Islam. Allah dah uji kita dengan wabak ni supaya kita makin dekat, bukan makin jauh. Agak-agaklah kalau kita duk musuh sama-sama kita ni, Allah nak angkat ke wabak ni. Orang Malaysia ni sebabkan mereka duk musuh sama-sama orang Islam, marilah kita Allah angkat wabak ni daripada kita. Dah, saya ingat lagi lah Allah nak turun wabak ni. Yalah, perintah Allah. Allah bagi kat kita nikmat ikhwah, nikmat persaudaraan. Nikmat Allah bagi. Jaga nikmat tersebut. Dan Allah berfirman, huwallazi ayyadaka binasrihi bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Dialah yang memperkuatkan kamu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin, dan dialah yang mempersatukan hati mereka, yakni orang-orang yang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang ada di bumi, nescaya kamu tidak akan dapat mempersaudarakan, mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang telah mempersatukan hati-hati mereka. Kita ni kenal, duduk sama-sama kat taman, jadi orang-orang surau, duduk main kuliah. Kenal sama-sama kita ni bukan kerja kita. Allah bagi hati kita bersatu.
Ingat elok-elok, persaudaraan Islam ni nikmat Allah bagi kat kita. Jangan rosakkan nikmat yang Allah bagi ni. Jangan cabut nikmat. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat pada kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Pertemuan kita akan datang, kita akan bincang lagi wala tadabaru. Wala tadabaru maksud dia memutuskan hubungan sesama orang Islam, tidak bertegur sapa. Ini kita akan bincang lagi perintah Allah SWT kepada orang-orang mukmin, hak seorang mukmin kepada orang mukmin yang lain, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian semua. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Lagi nak balik dekat luar sana adalah sikit ada buku-buku saya yang baru yang tuan-tuan tak tengok lagi. Nah, itu dah buku lama ni, dah lama tak main, dah keluar buku baru dah. Buku Mukjizat Nabi SAW. Ada buku nota saya yang saya buat, ada tiap-tiap ada doa-doa yang saya buat yang saya susun daripada Nabi SAW, doa yang kita kena baca tiap-tiap hari. Di sebuah waktu wabak ni, itulah doa-doa yang penting yang kita kena baca. Kok tuan-tuan tak ingat, ada saya tuliskan dekat dalam buku nota tersebut, buku nota Usratuna tu. Dan setiap page tu ada hadis-hadis apa semua sebagainya, dan ada 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi untuk tuan-tuan amalkan. Dan ada juga emas ni, yang ni untuk orang lelaki dan emas untuk orang perempuan warna pink, bunga-bunga sikitlah. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar sana, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat membantu sikitlah ekonomi kami ni, insya-Allah, dan para asatizah ni, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat pada semua. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.